Aku seorang anak yatim. Ibu membesarkan kami 8 adik-beradik. Aku yang ketujuh. Hidup tanpa seorang ayah menjadikan ibuku seorang wanita gigih mencari rezeki untuk kami berlapan. Walaupun hidup susah, namun ibu berjaya menyekolahkan kami. Aku masih ingat, ibu membuat pelbagai kerja untuk menyari hidup kami. Selain membuat kuih, ibu juga menjual nasi lemak. Semangat dan kerajinan ibu itu, aku jadikan kekuatan sehingga ke hari ini. Mak, banyak lagi nasi lemak-mak hari ni, Mak. Tak ada orang beli ke? Hari ni macam tak ramai orang je nak. Ya ke? Nah, ambil ni, dia buku kamu. Tapi nak macam mana dengan modal Mak nanti? Tak apa, ada je rezeki lain. Ya ke, Mak? Kalau macam tu, Wati pergi sekolah dulu ya, Mak? Tapi Wati kena janji dengan mak tau. Belajar rajin-rajin. Baik, Mak. Di sekolah hati-hati tau. Baik, Wati pergi dulu ya. Okey. Assalamualaikum. Salam. Aku sentiasa berusaha untuk menjadi pelajar terbaik dan kemudian boleh menyambung pelajaran di peringkat lebih tinggi. Aku masih ingat suara-suara negatif yang menjadikan aku semakin kuat ketika itu. Kamu jangan berangan dah nak belajar tinggi. Nak tahu sebab apa? Sebab keluarga kamu tu miskin. Pada ketika itu, aku menyimpan azam untuk membuktikan bahawa kemiskinan bukan untuk diwarisi. Mengimbas kembali kenangan di sekolah, aku dilantik sebagai penolong ketua pelajar. Ia membuatkan aku menjadi seorang yang bertanggungjawab dalam menguruskan pelajar yang lain. Lantikan ini amat aku hargai. Mungkin kita tidak dapat melihat kelebihan diri sendiri. Namun percayalah, sesuatu tanggungjawab yang dilakukan dengan telus dan ikhlas akan dibalas dengan kejayaan. Di asrama anak yatim itulah yang membentuk peribadi aku sehingga aku menjadi seorang yang boleh ibuku banggakan. Terima kasih, Ibu. Bismillah, Masya Allah, Alhamdulillah, satu slot yang cukup memberikan kita inspirasi, motivasi setiap pagi Sabtu. Alhamdulillah bersama dengan slot Peyatim pagi ini, tentunya topik kita Lambaian Syurga, Tabah Tiada Rebah. Jadi kita sebut saja Peyatim, kita dah tahu dah siapakah ikon sebenar yang berada bersama dengan kita pagi ini. Yang di hujung sana, Alhamdulillah yang dihormati Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, dan di sebelah kiri Farah tentunya alumni anak yatim yang dihormati juga Dr. Madiawati Muhammad Mustafa. Assalamualaikum. Selamat pagi keduanya. Assalamualaikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Kali kedua saya berpeluang bersama dengan doktor pagi ini. Dah pernah dengar kisah beliau, tapi mungkin doktor ada lagi tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton pagi ini terlepas peluang nak mendengar cerita di sebalik kehidupan doktor sebenarnya. Doktor mungkin boleh kenalkan diri, latar belakang dan juga bidang yang doktor ceburi sekarang ni, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada TV Al-Hijrah dan juga pihak Peyatim ya menjemput saya sekali lagi untuk berkongsi cerita, berkongsi pengalaman kehidupan sebagai anak yatim. Okey, kalau sebagaimana yang saya dah maklumkan sebelum ini, saya menjadi yatim sejak umur 2 tahun lagi, dan kesusahan hidup sebagai seorang anak yatim ni dengan adik-beradik seramai 8 orang. Saya anak yang ketujuh pada ketika itu dan adik-beradik saya ketika itu masih lagi kecil. Okey, semuanya masih lagi bersekolah rendah, dan di situ melihat bagaimana kegigihan, kesusahan ibu membesarkan ke-8 orang anaknya. Okey. Dan kemuncak pada kesusahan itu, ini saya dengar cerita dari ibulah, daripada arwah ibu dan juga dari adik-beradik saya. Ada saudara yang ingin mengambil saya sebagai anak angkat ketika itu kerana untuk mengurangkan beban ibu menyara
kami adik-beradik, tapi ibu tetap nekat untuk tidak mahu kami berpisah dan menjaga kami sama-sama untuk menjaga kami bawah satu bumbung lah. Dan selepas itu kehidupan saya berubah selepas saya memasuki asrama pertubuhan kebajikan anak-anak yatim di Negeri Terengganu, iaitu Pekaya. Di situ kehidupan saya lebih teratur dan lebih sistematik. Okey. Kerana di sana kami bagi saya lah, pendidikan yang diberikan di Pekaya ni ataupun di asrama anak yatim ni saya rasa lebih daripada rakan-rakan saya di luar sana. Okay, kenapa kami dia paginya dihantar ke sekolah biasa mendapat pendidikan biasa seperti pelajar-pelajar lain juga, ada pembelajaran dalam kelas, ada aktiviti-aktiviti sekolah, tapi bila balik di asrama juga kami ada aktiviti-aktiviti yang tertentu. Okey, kami bukan sahaja diminta untuk belajar mengaji, kami ada kelas tambahan, kami ada kegiatan aktiviti-aktiviti co-curriculum. Contohnya sukan, kita ada kadet, kita ada taekwondo, saya ingat lagi kita ada pasukan nasyid, kita ada pasukan tilawah. Okay. Dan perkara-perkara ini, aktiviti-aktiviti ini sedikit sebanyak telah membangunkan diri saya dan rakan-rakan senasib. Saya waktu itu saya anggap satu keluarga saya lah. Okay, keluarga sekawah ya. Betul? Kita berada di asrama Pekaya itu, dan kasih sayang yang ditunjukkan daripada pihak atasan, pihak orang atasan ya, seperti penaung sendiri, iaitu Yang Mulia Profesor Dr. Datuk Mansur, dan juga Jawatankuasa Peyatim dengan pengetua, dengan penyelia, dan saya sebut satu-satu ya, dengan tenaga pengajar, siapa lagi, staf di situ, dengan kaki tangan di kantin, pemandu, dengan tukar kebunnya, dan juga rakan-rakan tu kami mempunyai satu kasih sayang. Saya rasakan bahawa kehidupan di asrama pada waktu itu saya tak ada kurang apa pun. Okay? Dan saya melihat kehidupan yang sempurna itu, walaupun saya dilahirkan tak ada ayah, kehidupan yang sempurna itu merupakan satu faktor yang boleh membuatkan saya capai ataupun berjaya pada peringkat inilah. Dan saya percaya ramai lagi sahabat-sahabat saya, rakan-rakan nasib saya yang lebih berjaya daripada saya. Dan ini adalah, saya melihat adalah hasil daripada sumbangan, sokongan daripada tuan-puan yang di luar sana yang menyokong, yang memberi sokongan secara tak langsung, telah menjadikan kami dapat mencapai cita-cita yang kami impikan. Dan dari segi kejayaannya, selepas SPM dah habis di asrama pertubuhan kebajikan anak yatim itu, selepas SPM saya ketika itu tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di universiti, dan saya sambung di peringkat STPM, kerana waktu tu saya dalam hati saya, seperti yang saya nyatakan, bahawa saya nak berjaya ke peringkat, nak belajar di peringkat yang lebih tinggi. Dan saya lihat laluan STPM itu adalah laluan yang antara laluan yang cepat untuk ke arah itu. Walaupun pada waktu tu cakap STPM ni agak sukar ya. Selepas itu saya masuk universiti pada 1996, 97 macam tu, saya masuk Universiti Melaya. Saya sambung saya first degree waktu tu, lepas tu sarjana dan juga student PhD, dan saya sekarang ni berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Akademi Pengajian Melayu di Universiti Malaya. Alhamdulillah, masya-Allah, satu perjalanan yang mampu memberikan kita motivasi dan juga liku-liku yang telah pun ditempuh oleh doktor sendiri, masya-Allah. Walaupun tidak duduk bersama dengan keluarga tetapi dijaga rapi bersama dengan doktor dan juga rakan-rakan yang lain. Allahu akbar, masya-Allah. Hebat sekali. Baiklah, nak tanya dengan Tok Abah sendiri, kita dah mendengar cerita latar belakang, liku-liku yang telah pun ditempuhi oleh doktor sendiri. Bagaimana sebagai seorang tokoh motivasi, Tok Abah boleh kongsikan tak prinsip ataupun pegangan yang dijadikan azimat dalam diri seseorang itu yang perlu ada, macam doktor sendiri, walaupun dalam keadaan tiada bapa tapi masih lagi kuat semangat, ada prinsip untuk meneruskan pengajian dia sampai ke tahap yang lebih tinggi. Silakan, Tok Abah. Alhamdulillah. So ini pertama tanya ya Dr. Madiawati ya, dan terima kasih Kak Farah. Ya, so saya suka panggil Kak Farah tu daripada dulu. Masya-Allah. Okey, so tanya. Pertamanya kita kena ingat bahawa bila Dr. Madiawati dapat masuk ke rumah anak yatim ya, ke asrama dan sebagainya, dia dapat peluang untuk mencungkil
dan mengenal siapa diri yang sebenar. Walaupun anak yatim. Dan Tuan Abah pernah sebut benar 2-3 kali dah. OKU ni untuk anak yatim ialah orang ujian, ya, orang kelainan ujian. OKU, orang kelainan ujian yang lebih berat daripada orang biasa. Tapi bagi kata Dr. Madiawati tadi, ya, dia mungkin bernasib baik berbanding anak-anak di luar sana yang ada mak ayah. Sebab diinstitusikan tu, ya, di rumah anak yatim. Sebenarnya dia dapat kenal dirinya dan dapat memahami the true. Ini dia. Ramai orang dia tak dapat kenal true calling. Apakah sebab Allah kirim kita ke dunia? Jadi kurang-kurangnya Dr. Madia dah sejak kecil lagi dah dapat dah, aku nak jadi yang terbaik, aku nak berjaya, aku nak tolong adik-beradik aku dan sebagainya. Jadi true calling tu, dan akhirnya jadi seorang pensyarah. Ramai orang sampai meninggal dunia pun tak tahu kenapa Allah hantar dia. So kena tanya, kenapa Allah? 2. Yang ketiganya, pasang niat. Pasang niat nak jadi yang terbaik. Sebab bila dengar daripada video asal tadi tu, kita tengok dia dah pasang niat nak jadi yang terbaik, sampai jadi penolong ketua murid, ya, seorang pelajar wanita, ya, pelajar perempuan, wanita orang tua, ya. So dia jadi penolong ketua murid, itu dapat mencukir bakatnya. Jadi pasang niat untuk jadi yang terbaik. Bila kita pasang niat untuk jadi terbaik dan jadi aset kepada keluarga, masyarakat, agama, bangsa, negara, maka Allah akan berikan kita kekuatan luar biasa. Dan ramai orang pelajar utamanya tak pasang niat pun nak jadi yang terbaik, nak jadi aset. Dan yang penting juga ialah ilmu itu cahaya. Jadi cahaya tak akan masuk hati yang gelap. Jadi Tok Abah nak pesan pada semua anak yatim dan bukan yatim, semua orang, tolong cuci hati tiap-tiap hari. Ya, bila kita cuci hati kita bersih, maka ilmu dan inspirasi itu akan masuk ke dalam hati kita dengan mudah. Ilmu itu cahaya dan tak akan masuk hati yang gelap. Dengan solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, baca Quran dan sebagainya tiap-tiap hari, maka hati kita bersih, maka mudah untuk mendapat ilham, inspirasi. Dan last sekali dalam masa yang singkat ni, haramkan pemikiran negatif. Aku ni anak yatim, aku ni susah, aku ni budak perempuan. Haramkan pemikiran negatif. Ana inda zonni abdi bi. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Jadi kita kena sentiasa yakin bahawa pemikiran positif itu bukan sekadar cakap biasa, tapi doa, ya, dan itu asbab Allah bagi inspirasi, tenaga, semangat dan juga jalan untuk mencapai apa yang kita nak capai, insya-Allah. Allahu Akbar. Kena pasang niat yang baik, ya. Nawa itu yang baik itu kena ada. Macam kita juga lah pagi-pagi ni, kerja-kerja pagi-pagi ni. Okey, nawa itu yang baik, niat yang baik, keluar rumah pukul 5 pagi. Allahu Akbar. Baiklah, kita ada perkongsian lagi selepas ini. Tentunya kita nak mencungkil juga bagaimana rahsia doktor meneruskan momentumnya, perjalanannya untuk meneruskan pengajian hingga ke peringkat yang tertinggi. Selepas ini dalam Assalamualaikum.
Alhamdulillah masih lagi dalam slot Puyatim bersama dengan Tok Abah dan juga Dr. Madiawati. Banyak sekali perkongsian yang mampu memberikan kita 1001 semangat yang luar biasa pagi ini insya-Allah. Dan nak terus bertanya kepada Dr. Madiawati berkenaan dengan bagaimana doktor meneruskan momentum dalam keadaan yang serba kekurangan, dalam keadaan yang masih lagi sempat membantu ibu berniaga nasi lemak, ayah meninggalkan dunia ini pada usia doktor waktu itu baru 2 tahun, kurang kasih sayang dan sebagainya. Bagaimana kita nak meneruskan momentum kejayaan demi kejayaan yang telah pun dirangkul oleh doktor itu sendiri? Okey, Farah dan Tok Abah. Okay. Apa yang penting saya melihat semangat. Semangat dan jiwa yang kental. Ya. Okay. Kita kena teruskan momentum tu. Dalam apa juga kita tahu kehidupan kita ni tak lengkap. Okay. Pelbagai dugaan, pelbagai ujian yang kita akan alami, tapi kita kena tahu seperti yang Tok Abah nyatakan tadi, kita ada tujuan kita. Okay. Teruskan dengan semangat tu. Jangan, kalau saya pinjam bahasa orang sekarang ni, hati tisu. Okay. Ramai antara kita anak-anak muda sekarang ni macam itulah, hati tisu dan satu lagi cepat koyak. Okay. So kita kena perlu teruskan semangat kita. Kita tahu apa yang kita nak capai dan kita jangan mudah berputus asa. Untuk capai dan perkara-perkara ini, kita kena jaga dua. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Betul. Jaga hubungan dengan Allah, kita tahulah. Okey, solat 5 waktu jangan tinggal untuk adik-adik, untuk anak-anak sekalian. Solat 5 waktu jangan tinggal, dan begitu juga dengan doa. Itu adalah pesan daripada arwah ibu saya sendiri daripada saya kecil sehinggalah sebelum dia beliau meninggal lah. Okey, begitu juga jaga hubungan dengan manusia. Saya tahu ada yang tak ada mak, tak ada ayah, minta doa daripada orang tua, minta doa daripada guru-guru di sekolah, insya-Allah. Okey, dengan doa, dengan kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, insya-Allah Allah akan memudahkan segalanya. Allah, terima kasih sebab mendengar perkongsian daripada doktor pagi ini. Allah Akbar, kuatnya, kentalnya seseorang yang bernama Dr. Madiawati. Baiklah, Tok Abah, seperti yang kita tahu, kesusahan, keperitan dan juga penderitaan yang dialami oleh anak yatim ni, kita sedia maklum, masyarakat tahu. Jadi, apakah peranan masyarakat dalam nak membantu anak-anak yatim yang sememangnya banyak potensi dan juga skill yang ada pada mereka ni? Betul. Terima kasih Kak Farah. So pertamanya Tok Abah ingat sepotong hadis, qala Daud, berkata Nabi Daud, kun lil yatimi kal abil rahim. Kira abil rahim. Berkata Nabi Daud, jadilah kepada anak yatim ni seperti seorang ayah yang penyayang. Jadi artinya kita mak ayahnya, ahli masyarakat, anggap semua anak yatim itu sebagai anak kita sendiri. Dan jangan kita terlepas pandang bahawa ada kemungkinan anak kita ni anak kita tengah sihat dengan hebat dengan golongan T20, tapi tiba-tiba meninggal dunia, anak-anak kita jadi anak yatim dan mereka perlukan bantuan. Jadi kita kena sentiasa ingat bahawa mungkin keyatiman itu boleh berlaku pada diri kita atau ahli keluarga kita, dan kita kena azam untuk jadi ayah ibu kepada anak yatim ini dengan cara yang terbaik. Satu. Yang keduanya, itulah Tok Abah pesan kat diri Tok Abah dulu. Berapa orang agak-agaknya lepas subuh pagi tadi doakan anak yatim di sekitar kita. Ya Allah, selamatkanlah semua anak-anak yatim di sekitar Tok Abah di Bandar Baru Bangi. Berapa orang yang berdoa begitu? Jadi doa orang awam, orang ramai dalam diam untuk anak yatim, Allah akan angkat, akan diangkat, akan dimakbulkan. Doa dalam diam diaminkan malaikat dan malaikat doakan kita balik. Dua, please ini benda yang praktikal, boleh buat, ramai orang terlupa buat. Yang ketiganya, tolong bila nampak anak yatim, doktor punya cerita dalam video tu, ada orang, kamu anak yatim, orang miskin, macam mana kamu nak belajar sampai tinggi. So kita nampak anak yatim, tolong hantar gelombang yang positif. Wahai Allah, anak yatim depan aku ni, aku sayang hormat mereka ni, tolong bantu mereka. Hantar gelombang positif. Sebab setiap perkara baik yang kita lakukan patah balik kat kita. Hantar gelombang positif kepada semua anak yatim agar mereka dapat kejayaan dunia dan akhirat. Bila kita hantar gelombang, maka kita akan tarik yang sama, sayang menarik sayang, dan tolong. Sebab anak-anak di sekolah, ya Allah, they can be very cruel. Alah, kamu anak yatim, kamu kawan-kawan kadang bukanlah mengutuk, menghina, memain-mainkan. So agak-agak berapa orang mak ayah di luar sana yang bernasihati anak-anak mereka, tolong buat baik, kalau kamu ada duit lebih, bantu share kamu punya duit belanja dengan anak-anak yatim, dengan kawan-kawan yang tak ada ni. Berapa orang yang sengaja memberitahu anak-anak mereka untuk menyantuni anak yatim. So Tok Abah
ikut kajian yang kami buat, jaranglah. Jarang, terlupa ya. So tolong ya mak ayah ya, pastikan kita tolong doakan mereka. Kalau ada kemampuan keuangan, kita bantu rumah anak yatim di sekitar kawasan kita secara berkala. Ya, dan of course, ini yang Tok Abah pernah ada ramai sahabat yang di musim cuti sekolah kita ambil anak yatim untuk jadi anak angkat untuk seminggu tu. Masya Allah, gembira dia orangnya, ya Allah dapat pergi piknik ke apa ke ya di samping seronok sangat. Inilah perkara-perkara yang kita boleh buat insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Tok Abah pun sebut cuti sekolah macam tak tahu je ramai adik-adik kita yang sedang menonton pagi ini. Yes. Kalau ada kawan-kawan yang boleh kita ambil sekejap duduk kat rumah. Allah. Alah, betapa gembiranya mereka. Allahu Akbar, seronok, murah rezeki kita, masya-Allah. Baiklah, Tok Abah, secara ringkas yang kita nak tahu juga berkenaan dengan Akademi Pengajian Islam ASEAN APIA yang ingin membangunkan sesuatu yang sangat baik untuk anak-anak yatim di luar sana. Dan juga macam mana peranan kita sebagai masyarakat nak meneruskan bantuan menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Allahu Akbar. Ya, ini satu kali Tok Abah excited sebab kami sebagai ikon pejatia ni, Tok Abah pun anak yatim ya. Tapi anak yatim piatu ni umur akhir balik aja dah terhapuslah ya. Tok Abah teringat ya, tagline pejatim pun santuni anak yatim ya, jaminan bersama Rasulullah. Sebab Nabi sebut ana wakafilul yatimi fil jannah kahatain. Aku bersama orang yang menyantuni, menolong, membantu anak yatim ni begini. Ya, cenggini ya, antara jari telunjuk dengan jari tengah, rapat di syurga. Jadi kita kena ingat bahawa bila kita tolong anak yatim, kita menolong diri kita untuk dapat tempat di syurga. Jadi pejatim dan Yawatim ya, yayasan pembangunan anu-anu yayasan Yawatim ni wakaf, yayasan wakaf pendidikan bersama dengan pejatim, mereka nak membangunkan TRA ya, Taman Rimba ASEAN di Terengganu, di tanah seluas 300 ekar tu, dan di bawah satu projek yang penting dalam TRA ni ialah APIA, Akademi Pengajian Pendidikan Islam Anak Yatim ASEAN. Jadi tu sobat excited sangat bila kita membantu anak yatim ya, maka kita akan dapat bersama Rasulullah di syurga nanti. So Tok Abah nak galakkan semua orang lah ya, terutamanya di Tok Abah, jom kita sama-sama bantu dengan apa cara pun, dengan doa, dengan dana, dengan apa kata orang tu idea, dengan sokongan moral dan sebagainya. Kita bantu ramai-ramai ya untuk menjayakan APIA ni, sebab kita akan ambil anak-anak yatim daripada 8 buah negara ASEAN termasuk Malaysia ya, 50 orang untuk kali batch pertama untuk dididik mereka untuk tentang ilmu, pendidikan dengan profesionalism dan keusahawanan. Masya-Allah, mereka akan jadi dai yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita akan sama-sama membantu pembangunan APIA ini, Akademi Pendidikan Islam Anak Yatim ASEAN, insya-Allah. APIA, insya-Allah. Maklumat lanjut tentang APIA berada di kaca TV anda sekarang ini, dapatkan ataupun boleh ambil gambar dulu, insya-Allah. Bila rezeki kita masuk, mungkin tengah tunggu gaji masuk dan sebagainya, tolong sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan ketika ini. Baiklah, doktor, sebagai penutup, bolehlah kongsikan dengan kami sedikit harapan doktor, dan banyak ni kelebihan doktor yang boleh kita manfaatkan untuk ramai lagi anak-anak yatim di luar sana. Silakan doktor. Harapan saya seperti inilah. Mungkin setiap sumbangan, sokongan yang kita berikan kepada anak-anak yatim ataupun asnaf, tidak akan dengan, insya-Allah tidak akan dengan sia-sia. Dan ini semua akan menjadi asbab untuk kemejadian anak-anak yatim ataupun asnaf. Dan saya kongsikan pengalaman sewaktu kecil. Dahulu kami ada cita-cita. Mungkin sokongan dari segi kewangan, sokongan moral sewaktu itu tidak menjebelahi kami. Dan ramai di antara kami mungkin tak dapat capai cita-cita itu. Saya antara yang bertuah kerana berada di Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim, dan alhamdulillah saya boleh mencapai cita-cita saya. Dan apa yang saya nyatakan di sini, sokongan daripada semua amat diperlukan. Terutamanya orang-orang di sekeliling, orang-orang dekat dengan kita, tak perlu nak pergi jauh lah. Mungkin kita cuba cakna dengan anak yatim di sekeliling kita. Siapa yang susah di sekeliling kita, insya-Allah akan ada ganjarannya. Terima kasih doktor, masya-Allah, perkongsian yang cukup hebat pagi ini. Dr. Madiawati Muhammad Mustafa, alumni anak yatim, dan juga kepada Tok Abah kita, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, ikon penyatim. Semoga diberikan kesihatan yang baik keduanya, dipermudahkan urusan. Banyak sekali manfaat yang boleh kita kongsikan bersama dengan anak-anak yatim di luar sana, dan insya-Allah saya
suka dengan kata-kata doktor tadi, saya ada cita-cita. Maksudnya anak-anak yatim ni dia ada impian dia, doa dia yang perlu kita, insya-Allah kita bantu untuk realisasikan impian mereka, insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah, good luck untuk peyatim. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.